cara nak solve guna inequalities. Yang pertama, kita cari dulu nilai X dia berapa. Lepas tu kita lepas dapat nilai X tu, X greater than equal to 4. Lepas tu kita buat satu garis untuk negative infinity 4, lepas tu positive infinity. Kan dia greater than equal kan. So dia dan circle, lepas tu dia ke kanan sebab dia greater than. Okay, betul-betul. Lepas tu untuk quadratic inequalities pula, dia dah bagi, saya dah letak satu soalan kat situ. Dia dah bagi dalam bentuk yang cantik dah sebenarnya, tapi saya silap expand dia. Okay, awak Sebenarnya expand. dia dah bagi dah tu. Tak expand apa? Saya dah sebenarnya dia dah bagi dah satu bentuk yang lawa dah. Faktor So dia dah. kita boleh cari dalam faktor dia dah. So kita boleh cari critical number dia. Kita dapat X sama dengan negatif 1/2 dengan X sama dengan negatif 1. Lepas tu kita buat satu line garis, tak negatif infinity, negatif 1, negatif 1/2 dengan positif infinity. Okay. Kita letak test value dia. Saya letak negatif 2, negatif 0.7 dengan 0. Lepas tu guna kalkulator untuk cari nilai positif atau negatif kat situ. So saya guna kalkulator dapat positif, negatif dan positif. Faham kan guna kalkulator macam mana kan? Kan orang lain kan guna calculator. Boleh. Boleh. Lepas tu kan dia greater than equal. So dia akan logik belah positif lah. So dapat jawapan akhir sekali tu open bracket negative infinity negatif 1 close bracket sebab dia dan circle kan dia greater than equal kan. Greater than Lepas tu equal to. union close bracket negatif 1/2 positive infinity open bracket. So itu jawapan akhir dia. Okay, method yang kita guna kat sini method apa? Ada kan perkataan dia tu. Untuk ratio dan kuadratik kita guna slime. Apa tak guna? Slime method. Dan untuk ratio dan juga kuadratik. Okay, so ni kita panggil slime method. Okay, teruskan untuk ratio. Hello? Hello? Kejap madam. Okay, untuk ratio kat situ dia dah bagi satu nilai yang cantik dah. X tolak 2 per dengan X bawah 4 less than equal to 0. Lepas tu kita boleh carilah critical number dia berapa. X tolak 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Lepas tu yang satu lagi tu X tambah 4 sama dengan 0, X sama dengan negatif 4. Sama juga kita buat satu garis, lepas tu letak negatif infinity, negatif 4, 2, lepas tu positif infinity. Lepas tu kita buat test value, kita letak test value dia. Contohnya saya letak negatif 5, 0, lepas tu 3. So ni dapat positif, negatif, positif kan? Sorry madam, saya tak letak tu dia. Lupa. Saya pun tak nak tulis. Positif, negatif, positif dah.
Lepas tu jawapan Okay. disebabkan dia less than equal, kita logik yang tengah tu sebab dia negatif. Okay, so negatif sepatutnya kena tulis positif kat situ. Lepas tu negatif 4 tu dia apa? Dan empty circle kan? Kenapa yang negatif 4 tu empty circle? Sebab dia Sebab dia less than je. yo. Dominator model. Tu, model ini writer tu. Betul. Sebab dia kat bawah. Denominator tau. Oh. Kat bawah sentiasa kena empty circle walaupun Empty simbol dia circle. less than equal to. Okay. Lepas tu dapat jawapan akhir dia. Open bracket negatif 4, 2 close bracket. Okay. Betul? Betul. Aku tak detail. Sudahlah rosak lagu ni. Pencil ku sudah rosak. Duk rosak kan? Tak detail. Okay, nak kabarnya untuk untuk ratio kita nak dia dalam bentuk macam ni. X tolak 2 per X tambah 4 dalam bentuk satu pecahan less than equal to 0. Okay, yang bukan 0 bawa sebelah kiri. Kalau tak dapat lagi bentuk macam tu dalam bentuk pecahan atas bawah, maksudnya contoh dia ada X tolak 2 per X tolak 4 tambah 3 ke, kita tak nak macam tu. Kena samakan penyebut untuk jadikan dia dalam bentuk standard pecahan A per B tu. Dan jadikan dia macam tu baru dapatkan dia punya critical number. Untuk kuadratik kita tengok dia dalam bentuk faktor. Selagi tak dapat faktor, cuba selesaikan, simplify dia sampai last kali dapat faktor, dapat keluarkan dia punya critical number. Itu dia punya first step dia. Okay, so settle ke untuk ratio. Cuma ratio kita kena hati-hati juga. Contoh kita jumpa soalan yang contoh 3 per X tambah 4 contohnya. 3 per X tambah 4. So 3 tu dah positif. Jadi untuk jadikan soalan ni, saya tak nak detail. Contoh soalan dia 3 per X tambah 4. 3 dah positif. Okay, soalan nak negatif. Dia nak less than equal to. So positif kena bahagi dengan apa untuk dapatkan negatif? Contoh. Kalau dia bagi nombor 3 per X tambah 4. Positif 3. Kena bawah tu X tambah 4 kena dapat apa? Untuk jadikan dia negatif. Dia jawab tak? Negatif. Positif kena bahagi negatif untuk dapatkan negatif kan. Kalau kita, salah satu denominator ataupun numerator tu nombor, kena hati-hati. Okey, dia tak semestinya kalau dalam kes ni sebab dua-dua atas bawah dia adalah X, dia ada X tu. Tapi kalau dia bagi nombor X tolak 2 per 3 ke 3 per X tambah 4, kita kena hati-hati tengok yang ada X tu kena jadi positif ke jadi negatif untuk jadikan the whole fraction tu negatif. Okay, kena hati-hati dekat situ. My pen is having problem, I don't know why. Okay, so tu untuk ratio kena hati-hati sikit, tapi ratio tak masuk dalam UPS 2. Kita pergi kepada absolute. Absolute, siapa Ashraf? Saya madam. Is. Dengar madam. Dengar. Boleh buka kamera tak, Is? Kamera saya kabur madam. Macam-macam lah. Cepat. Okey. Untuk absolute value bila modulus X sama dengan dalam contoh ni 4 modulus X tolak 2 sama dengan 24. Jadi 4 tu masuk ke dalam modulus ni. Jadi Dia masuk modulus. Darab. Tak nak masuk. Darab masuk. Nanti kalau yang biasa tak ada darab masuk pun tak apa.
Maksudnya biar je modulus dekat left hand side, yang right hand side tu 24 bahagi je dah dengan 4 tu. So dia akan jadi modulus X tolak 2 sama dengan 6. So tak tahu lah sekali jawapan dia sama ke tak. Mungkin boleh try. Saya tak boleh guna pencil sekarang. Tak apa, awak teruskan dulu. Lepas tu uh, jadi ke dia modulus ni plus minus. Lepas tu pecah 2. Satu positif, satu negatif. Kira-kira tu dapat jawapan. Ganti ke X dengan jawapan dalam persamaan. Untuk recheck kan. Recheck. Okay, so untuk kes ni dua-dua dapat. Dua-dua dapat nilai. Jadi jawapan dia X sama dengan negatif 4. 8. Okay, lepas tu satu lagi. Ni absolute value ni senang je kan. Tapi kalau boleh jawapan dia akan sama je ni bila kita masukkan negatif 4 dengan 8. Kalau bawa 4 pergi ke sebelah kanan terus maksudnya 24 bahagi 4 you dapat 6. So negatif 4 tolak 2 pun dapat 6. 8 tolak 2 pun dapat 6. Jawapan akhir akan sama. Cuma kalau boleh nak elakkan careless mistake, biar je modulus tu belah kiri. Tinggalkan modulus sahaja. So dalam kes ni ada 4 dekat luar tu, kita bawa 4 tu pergi sebelah kanan. 24 bahagi 4 untuk elakkan careless mistake. Okay. Dalam kes ni dapat jawapan sama. Kita takut nak elakkan nak elakkan kesalahan tu, kalau boleh modulus letak dekat left hand side, selain daripada modulus bawa belakang ke right hand side. Okay, kita pergi kepada absolute value inequalities. Okay, ni absolute value inequalities. Apa dia punya perkataan S ni? Keyword dia? Tak tulis keyword. Goal. Greater or and less. Okay, saya madam. Okay. Okay. Alhamdulillah. Dapat dah berfungsi. Goal kan kat situ. Okay, teruskan. Siapa tadi? Okay, lagi satu keadaan dia bila absolute value tu ada simbol less than, greater than, less than, equal to dengan greater than, equal to. Okay, untuk contoh ni absolute value ni ada less than. So, first step dia kena pastikan absolute value tu dekat left side. Dah bila dekat left side tu kena hilangkan modulus. Nak hilangkan modulus tu tambah tolak ke depan tu. Okay. Lepas tu buat anak panah bagi 2. Satu untuk yang positif, lagi satu untuk yang negatif. Okay, kalau nak tahu nak guna or atau and, kena guna yang goal tu. Kalau greater than, kena guna or. Kalau less than, kena guna and. So yang soalan ni dia kan less than. So dia kena guna and lah, union. Intersect lah. So untuk untuk cari nilai S lah untuk dua-dua nilai positif dan negatif. Lepas tu buat number line. Negatif 3, lepas tu 7/3, lepas tu pakai yang empty circle tu. Lepas tu ambil nilai yang tengah-tengah tu lah, jadi nilai dia 3 dengan 7/3. Okay. So yang ni kena follow juga sebab kita greater than less than sahaja tanpa equal sign. So dia empty circle je lah. Okay, and then ambil intercept. Okay, beres kot ni. Okay, beres ke? Untuk chapter 3, senang sahaja chapter 3, insyaAllah tak banyak pun. Kena tahu linear, quadratic ratio, kita akan guna sine and then kita guna tahu goal. Bila nak guna greater, bila nak guna or, bila nak guna and. Goal ni kita akan guna dia bila jumpa modulus absolute value inequalities. Okay, kalau soalan melibatkan absolute value sahaja, kalau without the kalau ada equal sign, yang tu kena recheck. Okay, so sekarang kita nak tengok soalan relation juga.
Sekejap, tak boleh nak tekan. Tak boleh nak. Boleh dah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, ni adalah set UPS. Mod UPS lah. Okay, UPS akan masuk untuk Nabila dia Adik makan apa? Mesti nak tanya. Sorry, madam. tak apa. Okey je. Okay, biasalah. That's normal. Okay, now kita tengok UPS lah. UPS ini adalah set revision sahaja dulu. UPS kita akan masuk chapter 2. Chapter 3 tak masuk UPS sebab dia ada dalam set part A dan part B. Lepas tu kita ada trigo. Kita ada trigo dan juga function. Ya. Untuk nombor 1 ni adalah soalan chapter 2. Kan? Kuadratik. And then kuadratik, B pun kuadratik juga. Nombor 2 ni pun melibatkan chapter 2 juga ni, long division, cubic. And then nombor 3 ni adalah function. Okay, nombor 3 ni soalan function dan nombor 4 soalan trigo. Dah itu je. So ni UPS SEM lepas. Dan SEM lepas, untuk SEM ni soalan lagi banyak lah. Sebab dia objektif sahaja. So itu kekurangan. Bila objektif, soalan dia akan jadi banyak. Untuk subjektif, soalan dia tak banyak. Cuma kita tekankan jalan pengiraan. Kita tengok dulu. Yang ni kalau awak ingat lagi. So chapter tu still masuk dalam PSPM. Tak nak lupa dia sebenarnya tak. 1A, find all possible values of x that satisfy the equation 6x squared minus 3x by using factorization. Okay, dia nak factorization, faktor, dia nak faktor. Okay, what's the first step here? Cuba. Nak jawab soalan UPS ni. Hari Jumaat UPS kita. 3 markah sahaja tu. Mana? Si Badrul Amin ada tak? Badrul Amin. Ada. Ada Okay, Alhamdulillah. Okay, 1A. Macam mana? Apa first step awak sebenarnya tu? Nak dapatkan value X je. Tak, sebelah kiri. Okay, tak 3X tu belah kiri tak? So ni akan jadi 6X square tolak 3X lah kan? Equal to 0. Lepas tu, dia nak using factorization. Apa yang kita boleh faktorkan kat sini? 6X dengan 3X. Tanpa guna kalkulator. Okay, X lain daripada X? 3. 6 dengan 3. Okay. So kita factorization, kita tengok apa yang kita boleh faktor ni kalau tak boleh guna kalkulator lah. Sebab dia ada 2 je ni, 6X square tolak 3X je. Okay, so kita boleh faktorkan kat sini X. Okay, nampak? Dua-dua pun ada X. Belah kiri, belah kanan ada X. Dan satu lagi kita boleh faktorkan 6 dan 3 ni. 6, 3 berada dalam sifar 3. Okay, 3 kan? Okay, sifar 3. So faktorkan dia jadilah 3X dekat luar. Letak 3X dekat luar. So kat sini akan tinggal berapa? 2x. Okay, 2X tolak 1. Yes. So daripada sini lah yang you akan keluarkan dua faktor ni. Kita dapat 2 dah ni. 3X, 2X tolak 1. Kalau tekan kalkulator dia akan bagi 1 je rasanya. Dia akan bagi 1 root je tak? Dia akan bagi 1/2 tak? Kalau tekan kalkulator. 1/2. Kosong, 1/2 dan juga kosong. So awak takkan dapat keluarkan 3 tu. Okay, kalau guna kalkulator direct. So ni kita nak step ni. 6X square, faktorkan 3X keluar, yang ni kita nak. Okay, so from here, you will come out with 2 factors which is 3X equal to 0. And then from here you get X equal to 0. And another one is 2X minus 1 equal to 0. So our X is equal to 1/2. Okay. Kalau dalam kalkulator dia akan bagi direct yang ni. Dia akan bagi direct yang ni. So awak takkan dapat keluarkan 3X. Awak akan dapat keluarkan X equal to 0 terus. Ataupun ada orang tak tahu tu. Oh, X tu kena jadi kosong rupanya.
Ada tak tahu pun. Dia keluarkan satu je faktor. X sama dengan 1/2. So salah lah. So kat sini 3 markah kat situ. Okay, 3 markah. Ingat faktor untuk factorization kena tengok. Kita kena tengok apa yang boleh faktor. Kalau yang ada 3 term, maksudnya dia dalam pensebutan A X square plus B X plus C equal to 0. That's why you boleh guna calculator. Tapi dalam kes ni, kita punya C tu equal to 0. So kalau boleh faktor sendiri, better faktor sendiri. Sebab calculator dia akan bagi value X equal to 0 and X equal to 1/2. Alright. Now kita tengok the number B, 1B. Find the value of K if the quadratic equation X square plus 4X plus K equal to 0 has only one real root. Okay, what's your idea here? Yang mana satu kita nak guna ni? Ni chapter 2 juga. Kalau dia bagi one real root, no real root, ataupun have two real distinct root. Root tu. Apa nak guna kat sini? Formula ke madam? Ada benda yang kita kena guna kat sini. B square minus 4AC, madam. Yes. B square minus 4AC. Kalau ada di B square minus 4AC, kalau soalan dia ni one real root, maksudnya root dia sama. Okay, root dia sama. B square minus 4AC apa? Dia ada equal to, ada greater than 0, dia ada less than 0. Yang mana satu kita nak guna dalam kes ni untuk one real root? Equal to 0. Equal. Yeah. Thank you. Untuk B ni kita akan guna B square tolak 4AC equal to 0. Sebab dia ada one real root. Kalau ada two real and distinct root, dua root yang berbeza, yang tu akan jadi greater than 0. Kalau no real root, less than 0. Tu ingat aku. Tak belajar zaman sekolah lagi. Okay, so untuk yang ni, 1B, X square plus 4X plus K equal to 0 has only one real root. Kita akan guna B square tolak 4AC equal to 0. From here awak keluarkanlah dulu apa dia punya A. So A dia equal to 1, B dia equal to 4 and C is equal to K. C tu K pandai ke? A X square plus B X plus C, coefficient X square is equal to A and then coefficient X equal to B, coefficient C is equal to K. Okay, so our B is 4 square minus 4 AC. So from here awak boleh dapat apa dia punya K dia, negative 4K equal to negative 16. So our K is equal to berapa K? 4. Sini aja. Okay. K equal to 4. And then we go to number 2. Okay, number 2 ni melibatkan cubic equation. Kalau ingat lagi cubic equation, kita kena buat long division untuk dapatkan dia punya faktor. Walaupun boleh guna calculator direct, tapi kita nak tengok step long division tu. Jadi untuk guna long division, dia dah bagi kita satu roots. Daripada roots ni, apa yang kita kena dapatkan? Faktor. Faktor. So faktor dia jadi berapa? X tolak 1. Okay, so jadikan faktor X tolak 1. So this one kena bahagi dengan X tolak 1. Ini awak cuba buat sendirilah and factorize completely. Okay, find the other two roots of the equation. Okay, cuba sekejap yang ni. Buat long division. Awak tak ingat dah long division. 2x cube tolak x square tolak 11x tambah 10 bahagi dengan x tolak 1. Okay, hantar dia bagi masa sekejap. Berapa? 3 minit. Snap hantar solution dekat Telegram. Buat dulu sekejap. 2x cube minus x square minus 11x plus 10 divided by x minus 1.
Dah dapat dah? Is dapat dah solution dia, Is? Cepat-cepat, 6 markah kat situ. 6 markah ya, 6 markah. Soalan gini masuk juga dalam PSPM. Okay, hantar solution cepat. Solution di Telegram. Tak masuk lagi ni. Buat ke tak? Siti Nur Syuhada ada? Syuhada, Siti Nur Syuhada. Syuhada dah siap ke? Cepat, siapa dah siap tolong hantar dekat Telegram. Ada 2 soalan lagi nak bincang. Nak tengoklah you all boleh buat ke tak. Saya boleh buat dah. Boleh dapat 6 markah tu. Awak boleh dapat ke tak. Nak tengok macam mana you buat. Hantar dekat grup. Mana? Kau dia dah hantar. Dia senang ni long division ni. Okay, tak boleh buat tak? Tolonglah hantar dekat grup solution. Nak tengok solution, you all boleh dapat markah full mark ataupun tak. Ada juga seorang hantar. Thank you Khairah Haniza. Kita tengok yang Khairah hantar. Bukan Nurul Ain Khairunisa. Siapa ni? Okay, thank you. Okay, jom kita tengok. Oh, nak suruh hantar solution. Payung.
Okay, soalan dia tadi, dia bagi kita satu root. Okay, satu root. So daripada situ awak kena dapatkan dia punya faktor. Okay. So buat long division. Betul ke tak ni? Betul ke tak ni? Sekejap. Mana kita buat? Yang ni kan 2x³ bahagi x dapat 2x². Lepas tu darab semula. Dapat 2x³ minus 2x². Okay, ni betul. Lepas tu kena tolak. -1 tolak -2. Okay, dapat. Okay, betul. Awak turunkan ni. Okay, betul. Lepas tu bagi semula x² bahagi dengan x. Dapatlah x darab balik. Bahagi darab. Okay, darab semula jadi x² tolak x. Okay, betul. And then negatif sebelah. Okay. Okay, negatif 10x bahagi dengan x dapat negatif 10. Darab semula akan dapat negatif 10x tambah 0. Okay. Betul kat sini? Lepas tu soalan dia tadi ada equal to 0 kan? Sekejap kita tengok soalan semula. Okay, soalan dia ada equal to 0. Okay, so kena keluarkan macam ni. Betul lah kawan awak buat ni. X tolak 1 darab 2x² tambah x tolak 10 equal to 0. Daripada sini, faktorkan 2x² tambah x tolak 10 guna kalkulator je. Dapat x tolak 2, 2x tambah 5 equal to 0. Lepas tu soalan dia minta ada 2 roots. Dia nak roots. Okay, dia nak roots. Yang kita keluarkan tu adalah dia punya faktor. Okay, ni faktor. Ni adalah faktos. Apa root dia? Apa dua lagi roots yang tak diberi dalam soalan yang kita dapat kat sini? 2 -5/2. Okay, thank you. So, soalan dia nak roots, kita bagi x sama dengan 2 and x sama dengan -5/2. Betul lah ni. Cari dah sini. Betul-betul. Okay, boleh dapat full mark kat sini 6 markah. Dah boleh. Thank you. Yang ni pun okay kan? Kalau ada soalan ada equal to 0 kat sini. Allah. Okay, soalan ada equal to 0, kena tengok hati-hati dalam exam nanti kena tengok. Ni ada ke tak equal to 0 ni. Kalau ada equal to 0, kita pun kena buat equal to 0 juga. So this one should be okay. Okay, ada 2 roots yang ni. Dia minta roots kan? 2 lagi roots yang selain daripada yang dah diberi dalam soalan. So highlight that too. Okay, and then we go to number 3. Composite function. Composite function, okay, FGX. Dia minta FGX. Dia bagi kita function fx dan juga gx. So gx kena masuk dalam fx. Dia nampak untuk dia dah. Gx kena masuk dalam fx. So dia akan jadi f gx. Okay, gx masuk dalam fx. So dia jadi x tambah 2 set square tolak 3. Okay, so jadi x tambah 2 tolak 3. So equal to x tolak 1. Okay, gitu je. 2 markah dekat situ. And then ada perkataan hence. Untuk kat bawah tu ada perkataan hence. Bila ada perkataan hence, kita kena guna jawapan yang kita dapat dah kat atas. Kat atas kita dah dapat dah. FGX equal to X tolak 1. So our FGX equal to X tolak 1. Sekarang dia nak FG3. FG3 equal to 3 tolak 1 which is equal to 2. So kat sini dapat 4 markah. Okay, 4 markah kat sini senang je. And then last one, number 4, soalan trigo. Okay, soalan trigo. Cot theta equal to negative set 3. So, cot kena tukar jadi apa? Cot kena tukar jadi apa? 1/tan. Okay, cot tukar jadi 1/tan. Apa-apa pun tukar je jadi sin cos tan. So, 1 over tangent theta equal to negative set 3. So our tangent theta equal to 1 over negative set 3.
Okay, lepas tu dia bagi satu lagi, cos theta. Cos theta equal to sec 3 over 2. And then dia suruh cari cosec theta. Maksudnya dia nak sin. Kita kena cosec theta ni adalah 1 over sin theta. Okay. So kita kena dapatkan dulu apa kita punya sin theta. So kat sini apa kita boleh buat, kita tengok dulu. Kita kena buat triangle. Bila dia bagi tangent theta dalam sebutan fraction dan cos theta dalam sebutan fraction macam ni, kita kena dapatkan dia pun triangle dekat kuadran keberapa. So sekarang tangent kita dekat negatif dan cos kita positif. So kita ada ASTC. Kat mana tangent negatif, cos positif. So berada di kuadran yang keempat. Sekejap kena hati-hati tengok kuadran dia ni tangent negatif. Okay, tangent negatif, cos positif. So berada di kuadran yang keempat. Sebab kuadran pertama tak boleh. Kuadran pertama semua kena positif. So dalam kes ni triangle kita berada di kuadran yang keempat. So itu fungsi. Dia bagi dua. Kenapa bagi dua tu? Itulah fungsi dia. Untuk kita compare. Nak tahu triangle kita berada di kuadran yang keberapa. So theta kat sini. And then tu opposite over adjacent. Opposite over adjacent. Okay. Betul tak? So ni adalah opposite over adjacent. And then cos adalah adjacent over hypotenuse. So you boleh try sendirilah kira betul tak sec 3 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 sec. Kita akan dapat 2. Betul lah. Dia tekan kalkulator je. And then from here dah dapat dah dekat mana triangle kita berada di kuadran yang betul. So kita tahulah depan sin tu kena positif negatif. Okay, kuadran keempat sin, depan sin kena negatif. And then untuk sin theta kita akan ambil ke apa? Untuk sin theta. Opposite. 1/2. Opposite over hypotenuse kan? So opposite over hypotenuse. So opposite kita adalah 1. And then hypotenuse kita adalah 2. Depan dia mesti negatif. Sebab kuadran keempat cos sahaja yang positif. So we get the value for sin theta equal to negative 1 over 2. And then kita soalan minta cosec theta bukan sin theta. So we come out with what's our value for cosec theta. So cosec theta is equal to 1 over sin theta, which is equal to 1 over negative 1 over 2. So our final answer is negative 2. Okay, so this is the answer. Okay, so benda lah ni nanti saya snap hantar dekat group. Ni adalah mock UPS 1. Kita akan ada satu, bukan mock lah, ini revision je. Mock UPS kita akan buat hari bila dapat soalan nanti. Okay, so itulah dia. Dia nak masuk dalam hidup ni kita ada pilihan. Nak masuk syurga, nak masuk neraka. Tu Nabi dah ajar macam mana nak masuk neraka, macam nak masuk syurga. So boleh choose mana satu. Sama jugalah kat sini pun kita dah bagi pilihan juga. Nak dapat A kena awak punya PB kena jaga. Macam nak jaga PB kita dah ajar, kita guide juga. PB UPS kita ajar lagi. Group assignment pun kita tolong lagi. Group assignment kita tolong lagi. Tu pun ada lagi hot fail. UPS pun sama. UPS 1 pun ada juga yang bawa dapat lebih kurang pada 10. Ada juga. So harapnya lepas ni tolong jaga hot tinggal lagi tu. Kita ada lagi UPS 2, UPS 3 dengan individual assignment. Dan juga group discussion. Ada kelas tak settle lagi group discussion. Tolong jaga markah PB. Dan untuk untuk PSPM kita ada masa untuk buat revision. Kita kena study smart kan. Awak kat rumah tak study pun kan. So kita kena study smart. Study smart. Follow guideline. Untuk PSPM kita akan buat fully revision nanti. Buat semua set soalan PSPM yang ada. So set PSPM KMPH saya dah bagi 4 kat situ. Kita dah discuss 2 yang tajuk-tajuk yang kita dah go through. Ada lagi kita tak discuss lagi. Tapi boleh try buat dulu. Okay, so kita ada 3 lagi topik. Untuk topik 6. Okay, topik 6 kita akan start esok. Boleh print dia punya nota. Ada dalam board. Kalau tak ada bagi tahu. Nanti kawan-kawan akan awak bagi tahu dalam group awak lah. So kawan-kawan akan share. And then kita ada lagi untuk topik 6. APGP. Arithmetic Progression, Geometric Progression. Yang ni you dah belajar. Senang je.
Untuk topik ni saya tak pergi lama sangat lah sebab kita akan jawab dia untuk individual assignment je. Dia tak masuk dalam PSPM tapi dia ada dalam UPS. So UPS nanti kita tengok semula, kita akan keep on tengok dia. Tapi saya tak akan spend masa lama lah untuk dia. And then kita ada 2 lagi topik, circle dan juga matrices. Untuk circle dan matrices, kelas 1 ESK 04 standby untuk buat group discussion untuk 2 chapter tu. Kelas lain saya terrekod. Okay, tu je lah. Ngepek pun. Okay, jumpa lagi esok. Besok cuti lah. Lusa. Okay, thank you. Yang ada soalan boleh stay. Thank you, madam. 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 Bye. Thank you, Okay. madam. Okay. Sebelum pukul 6 hari ni. Saya akan create assignment guys. Alright, so itu saja. Nanti saya akan bagi skema. Saya thank you class. Madam, Hmm? yang nombor 4 tu kan? Ya, Fatih? Yang tu. Hmm. Dia nak kan tan kan, madam kan? Dia nak tan tapi negatif kan? Dia nak Bukan. cosec. Oh, Dia nak cosec theta lah. Bukan tak theta. cosec theta jadinya. 1/sin. Cosec Tak theta. Saya tak faham yang kat kod theta tu kan. Kenapa dekat C? Kat suku 4 tu. Kenapa dia kat sukuan keempat? Okey, dia Ha. bagi kita kod kan. Kod adalah sama dengan 1/tangent. Betul? Okey, kod adalah sama dengan 1/tangent. So daripada situ, apa tangent kita? Kita kena dapatkan dulu tangent. Sebab kita punya kuadran dia ada ASTC je. STC je, sin, tangent, cot. Sin, tangent, cos. Cot tak ada. Jadi kita kena tukar dia jadi dalam tangent dulu. So tangent kita dapat negatif. Negatif 1/3. Negatif 1/3. So kat sini, kat mana tan negatif? Kita ada 4 kuadran kan? Tan negatif bahagian mana? Bahagian sukuan 2 dengan 4 kan, madam? Betul. So sukuan kedua dan sukuan keempat kan? Untuk yang tan negatif. Okay, lepas tu dia bagi satu lagi clue. Dia bagi kita satu lagi clue untuk cos. Cos kat sini 3/2. So cos tu positif ke negatif? Positif. Cos positif. So antara sukuan kedua dan sukuan keempat ni kat mana region yang cos positif? 4. So kita ambil 4 lah. Dia berkait ni, madam. Ya, berkait. Kalau dia bagi tangent hok ni saja, kita tak tahu. Kan kalau dia bagi yang ni saja. Dia ada 2 possibility. Kuadran kedua ke kuadran keempat. Tangent negatif kuadran kedua dan kuadran keempat. So tak nak buat triangle lagi. So dia bagi satu lagi. Dia bagi satu lagi clue. Cos positif. Okay. Bila ada cos tu baru kita tahu dia berada di sukuan keempat sebab cos dia positif. Okey, faham. Okay. Okay, thank you, madam. Alright. Bye-bye, madam. Bye. Madam, UPS 2 Jumaat ni. Lepas tu mock test tu bila? Khamis lah kot. Khamis. Lepas tu madam, RPS Mac kat mana sebab saya cari title tak jumpa. RPS. Okay, RPS. Boleh pergi dekat grup kelas. Saya try Grup kelas
tekan PDT Matbot. Okay, dekat link tu. Dia ada kat sini, RPS, Rancangan Pengajaran Semesta. Yang ni ke maksud awak? Yang ni Yang ni ke? Ya. Dekat bot, dekat PDT bot. Dah, dekat kelas masing-masing ada link. Okay? Okay, ada. Okay. Okay, thank you, madam. Alright.